Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salatan analu bisirri hifdzal qur'ani wal amali bih warzuqni min wa ilman munira wa sallim tasliman katsira birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wahdina subulas salam. Amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabil aziz, falamma balagha ma'ahu as-sa'i qala ya bunayya inni ara fil manam inni azba'uka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satujiduni insyaallah minas sabirin. Firman Allah dalam surah As-Saffat yang bermaksud, maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bekerja bersama-sama dengannya Nabi Ibrahim, dan ini anaknya Nabi Ismail. Nabi Ibrahim berkata, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihimu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Anaknya yang ini Ismail AS menjawab, Wahai ayahku, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. InsyaAllah ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, InsyaAllah kita tempoh yang amat dekat untuk kita menyambut Idul Adha ataupun apa yang dipanggil dengan Hari Raya Korban atau Hari Raya Haji. Mengambil kisah sempena berkait dengan kisah pengorbanan yang dilakukan oleh kedua orang Nabi, baginda Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan penting untuk kita sebagai umat Islam, umat baginda Muhammad SAW, mengambil sempena itu dengan syariat Muhammad SAW. Kita menyambut apa yang dipanggil dengan Hari Raya Haji, Hari Raya Korban atau disebut Idul Adha ini, mengambil semangat pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS, di samping pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul AS terdahulu, termasuk pengorbanan yang dilakukan juga oleh Nabi SAW dan para sahabat dalam memperjuangkan agama Allah. Dalam pada masa yang sama, kita melihat agama Islam tersebar luas hingga sampai kepada kita, alhamdulillah. Dan kita juga mengambil iktibar pengorbanan itu. Di samping pengajaran pengorbanan itu, apa yang kita hadapi hari ini, berbagai bala bencana, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita, sebagaimana tempoh PKPP, pemulihan kita menangani COVID-19
Di daerah kita, daerah Muar juga mengalami baru-baru ni banjir. Ramai yang terlibat berlaku banjir itu. Dan kita sebagai orang yang beriman, pertama kita mestilah apabila berlaku suatu musibah, kita kena beriman, kena percaya semua itu takdir, ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan. Sebagaimana firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, selamanya tidak akan musibah menimpa kita melainkan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita. Ialah Allah pelindung kita, penjaga kita, yang jaga, yang pelihara. Bantuan secara hakikatnya di sisinya. Dan hanya ke atas Allah, maka hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal, berserah diri kepada Allah SWT. Dalam pada masa yang sama, kita melihat hujan yang turun. Mudah-mudahan hujan yang turun menjadi manfaat. Hujan ni turun rahmat, menyuburkan bumi. Tapi kalau hujan yang terlalu lebat, kadang-kadang berlakunya suatu musibah. Tetapi Allah uji, ini Allah uji. Kita hadapi, walau ada yang terlibat, dan kita berdoa pada Allah SWT supaya walau hujan ada turun juga, tapi kita minta hujan yang turun beri manfaat, sebagaimana Nabi SAW berdoa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Allahumma sayyiban nafi'a, ya Allah, turunkan hujan yang boleh beri manfaat. Di samping kita berdoa sebagaimana riwayat Al-Bukhari, dan riwayat sebut marrataini aw thalathan, 2 kali atau 3 kali Nabi berdoa ini, Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, sesuatu itu turun kepada kami, sekitar kami, dan tidak musibah terkena kami. Panas terik, kemarau, tapi kita rasa nyaman pula. Hujan turun lebat, tapi tak kena musibah, diselamat oleh Allah, mudah-mudahan. Yang kena Allah uji. Jangan yang kena kau ni tak betul, aku betul, tak boleh juga. Ni Allah uji mengikut tahap keimanan masing-masing. Seterusnya, pergi penting ada sikap tolong-menolong, mengambil berat sesama, terutama umat Islam. Juga secara umumnya umat manusia, jiran tetangga kita. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan bertolong-tolonglah kamu atas kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, kata Nabi SAW, wa man lam yahtam lil muslimina amah falaysa minhum, dan barang siapa tidak mengambil berat terhadap orang-orang Islam umumnya, maka bukanlah termasuk di kalangan mereka orang-orang Islam itu. Dan juga dalam keadaan musibah yang datang, termasuk tak kira banjir. Kalau banjir ni, anak-anak kadang tengok air dia suka nak main air. Kadang tengok juga air jenis macam mana, bawa penyakit sebagainya. Di samping kita risau apa yang berlaku, Covid nampak macam meningkat semula. Dan kita mesti mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh pihak penguasa kita, ulil amri kita. Ini mengelak mudarat, disebut oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, la darar wa la dirar, tidak mudaratkan diri dan juga tidak mudaratkan diri orang lain. Ini dia.
jaga kebersihan. Kebersihan kena jaga. Dan surah Al-Baqarah Allah sebut innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bahasanya Allah suka orang yang bertaubat dan Allah juga suka orang yang bersihkan diri. Jangan mudaratkan diri. Sebagaimana Allah juga sebut dalam surah An-Nisa, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan jangan kamu bunuh diri kamu sendiri, perlakukan diri, mudaratkan diri. Bahawasanya Allah adalah Maha Penyayang kepada kamu. Ini pergi penting kita beringat di samping kita jaga diri, pelihara diri, dan banyakkan berdoa, mohon Allah Ta'ala bantu. Berkait dengan apa yang dipanggil dengan Idul Adha, maka yang dimaksudkan Idul Adha di situ berkait dengan hari kebesaran umat Islam. Ada dua hari kebesaran umat Islam, Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri kejayaan kita setelah mana kita melawan hawa nafsu, berpuasa di bulan Ramadan. Idul Adha adalah kemenangan kita, kemenangan kita di hari raya, berlaku hari raya haji, di mana mengambil sempurna apa yang disebut tadi kisah Ibrahim dan Ismail. Maka bila disebut hari kebesaran ni, hari yang kita umat Islam wajib bergembira. Cuma dikatakan gembira tu bukan gembira ikut hawa nafsu kita, gembira sangat buat maksiat, berpacaran, bergaul tak tentu arah, minum arak ke apa ke, tidaklah sampai tu. Tapi bukan yang dimaksud begitu. Berkaraoke suka-suka sangat sampai melalaikan, tidak. Gembira dalam keadaan mengagungkan Allah SWT, bertakbir. Jadi hari raya korban atau Idul Adha ini berlaku tarikhnya 10 Zulhijjah. Tiap-tiap tahun 10 Zulhijjah dipanggil raya haji, ataupun disebut hari raya akbar, hari raya yang besar. Sebab di kota Mekah pada tarikh itu beribu-ribu, malah berpuluh-puluh ribu umat Islam yang datang dari segenap penjuru untuk menunaikan ibadah hajinya. Dan di sanalah mereka sama-sama bertemu, dan pertemuan itu tak dapat dilakukan di hari lain. Ni maksudnya mereka yang buat haji, kita semua sambut raya. Ini dia. Sebab buat haji berkumpul umat Islam ramai, detik perkumpulan semua. Ini dia. Adapun waktu sembahyang hari raya itu ialah mulai dari terbit matahari hingga datang waktu zuhur. Yang ditetapkan oleh ulil amri kita pukul 8.30. Ada yang kata pukul 8 boleh, apa boleh. Dia ada sebab lah. Sebab hari Jumaat tu katanya tak apa, nak dilaksana ikut keputusan dilaksana korban tu hari kedua. Sebab kita ada masalah, satu masalah Covid lah. Walaupun patut Jumaat tu, tapi oleh kerana Jumaat tu ada solat Jumaat, ada pula kata kalau bertembung hari Jumaat dengan solat raya, solat Jumaat jadi tak wajib. Ni kita kena faham juga. Untuk orang tempatan solat Jumaat lah, tunaikan jugalah solat Jumaat. Untuk yang musafir berjalan tu tak apalah. Tapi yang orang mustatin tu dia kena sembahyang solat, kena solat Jumaat jugalah. Fungsi, maknanya fungsi masjid tu didirikan, ditegakkan. Ini dia. Untuk menyambut hari yang mulia itu disunatkan bagi laki-laki perempuan, tua muda, besar kecil keluar ke tanah lapang untuk menghadiri solat hari raya itu. Sebaiknya di tanah lapang. Bahkan perempuan yang haid pun disunatkan juga pergi berhari raya dengan tidak mengerjakan ibadah sembahyang. Ini dia. Cuma kita laksana di
masjid di surau, orang perempuan haid kena datang tak? Datang, tapi jangan masuk kawasan masjid lah, sekadar luar pekarangan tak apa. Meraikan, ini boleh. Meraikan ni maksud orang yang haid, bukan dia masuk kawasan yang orang iktikaf tu, tidak. Ini kita kena faham. Ini boleh. Ni kadang dia orang tengah sibuk solat raya, dia fikir rumah dia langsir dia apa semua ke apa ke, urusan persediaan. Tapi maknanya dia meraikan mereka yang solat hari raya. Ini sebagaimana dinyatakan melalui riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha, katanya amarna Rasulullah SAW fil fitri wal adha an nukhrijal awatiqa wal huyyad wa zawatil judur walakinnal huyyad ya'tazilna as-salata wa yashhadna al-khaira wa da'watal muslimin. Pernah kami disuruh Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha supaya mengeluarkan perempuan-perempuan, gadis-gadis dan perempuan-perempuan haid, perempuan-perempuan yang bertutup muka. Akan tetapi perempuan-perempuan haid hendaklah mereka menjauhi tempat sembahyang itu, dan mereka boleh mendengar kebaikan khutbah dan nasihat-nasihat dan panggilan kaum muslimin. Dia dengar khutbah juga kalau dia tak solat. Ni dia. Disunatkan begitu kerana hari raya umat Islam. Tidak disunatkan azan dan iqamah pada dua sembahyang hari raya. Ni kita sedia maklum. Dan diganti dengan as-salatu jami'ah. Marilah sembahyang berjemaah bersama-sama, tapi tetap mengikut SOP ditetapkan lah. Kena jaga. Walaupun sop sembahyang tu sunat. Tak jaga sop, tak rapat solat jadi makruh. Tapi sebab Covid ni kena penjarakan jadi wajib. Al-karahatu, kaedah al-karahatu tazulu bil hajah. Perkara yang makruh itu hilang dengan sebab ada keperluan yang lain, ada darurat dia. Ini kita kena faham. Berkait dengan la darar wa la dirar tadi. Ini berdasarkan apa diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri dalam apa hadis-hadis himpunan Imam Syafi'i sendiri, musnadnya itu. Dari Az-Zuhri radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru fil aidaini al-muadzin fa yaqulu as-salatu jami'ah. Dari Az-Zuhri radhiyallahu anhu berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan muazzin pada dua hari raya, maka ia menyebut as-salatu jami'ah, artinya marilah solat bersama-sama. Ni maknanya Imam Asy-Syafi'i ni jangan ada orang dia silap faham. Bila apa keputusan apa secara fiqh Imam Syafi'i, mazhab lah, tak kira mazhab Syafi'i ke mazhab apa pun, mazhab yang empat, ada orang hari ni dia nilai pandangan-pandangan itu, ditakhrij pula hadis-hadis. Ditakhrij hadis-hadis tu. Takhrij hadis-hadis tu bagus. Kerana tugas ahli hadis itu adalah syiakul hadis, syiak hadis, melihat kepada penuturan hadis, syiakul hadis wa alfaz, dan lafaz-lafaz. Tengok pada lafaz dia. Syiakul hadis wal isnad, tengok dia punya lafaz hadis dan juga sanad-sanad. Sanad, kategori sanad dia, sanad dari siapa, kuat ke tak kuat ke. Ini kerja ulama hadis. Juga tengok lafaz hadis. Tetapi dari sudut makna hukum, sebagaimana Imam Al-Qurtubi sebut, hukum
secara ma'ani memerlukan kepada ulama-ulama fiqh. Hukumnya kita ikut ulama fiqh. Ni kita faham. Ahli-ahli hadis yang kumpul hadis yang terkenal, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Mereka ni bermazhab. Mereka bermazhab. Allah ada hadis je, tapi mazhab ikut mazhab dia lah. Mazhab Al-Bukhari ikut mazhab Syafi'i, Imam Muslim mazhab Syafi'i. Tetap bermazhab dalam soal hukum. Tapi dalam soal membicarakan status hadis itu, melihat kepada ilmu mereka berkait hadis. Dan kita kena faham, fuqaha, 4 imam mazhab ini sudah tentu mereka juga ahlul hadis. Mereka juga ahli dalam bidang hadis sebelum jadi fuqaha. Ni kita kena faham. Untuk mengikuti perbuatan Nabi SAW, maka hendaklah solat hari raya itu dikerjakan sebelum membaca khutbah. Bukan baca solat Jumaat. Ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-eidaini qabla al-khutbah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dan Umar melakukan solat-solat yang hari raya sebelum membaca khutbah. Bila solat hari raya itu dikerjakan di tanah lapang, maka tidaklah disunatkan solat sebelum mengerjakan solat hari raya itu, kecuali apabila diadakan di masjid, maka sunat solat 2 rakaat sebagai solat menghormati masjid, dipanggil tahiyatul masjid, solat tahiyatul masjid. Ini kita kena faham. Memang ada orang jumpa hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi kalau tak bahas dari sudut fiqh, dia menentukan suatu hukum tu tak kena pada tempatnya. Adalah hadis memang sebut dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal Eid rak'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan solat hari raya 2 rakaat, yang tidak baginda solat sebelum itu dan tidak pula sesudahnya. Tak ada solat bila solat hari raya Nabi, tak ada solat qabliyah, ba'diyah, tak ada. Kalau kita tengok tak ada. Tapi bolehkah kita masuk masjid ataupun surau yang yang boleh diiktikaf tu, kita laksanakan solat tahiyatul masjid? Boleh atau tidak? Boleh lah, untuk menghormati masjid. Kita solat sunat tahiyatul masjid. Yang dilakukan ini dilakukan di tanah lapang. Di tanah lapang, bukan masjid. Kalau nak buat tanah lapang ni biasanya mengikut keizinan daripada pihak penguasa lah. Kalau satu kampung tu kata bincang-bincang musyarat, ginilah kita buat tanah lapang, nak minta permit polis aja, macam tu lah. Ada panjang ceritanya pula. Bagus buat tanah lapang, tapi kena prosedur dari awal. Kalau sekarang macam dah tak sempat. Kena buat awal-awal, buat permohonan betul-betul. Kalau diizin, dia ada melibatkan keselamatan, permit polis. Lagi-lagi Covid ni lagilah susah. Kalau tak ada, memang sukar untuk dapat tu. Itu barulah boleh kita cerita tak adanya solat sebelum itu. Tapi bila di masjid, tetap boleh kita menghormati, dipanggil dengan solat tahiyatul masjid. Kecuali dia datang lewat tu, itu perangai orang datang lewat, dia nak solat dan nak solat ni, itu lain kira lah. Ini dia sunat-sunat pada 2 solat hari raya. Pertama, supaya solat itu dikerjakan secara berjemaah kerana mengikut perbuatan Nabi SAW. Kedua, supaya takbir seseorang 7 kali di rakaat pertama sesudah doa iftitah. Ni ada doa iftitah tak baca. Ada imam dia tak baca doa iftitah, terus takbiratul ihram, terus takbir. Kalau kabut orang, sunat, ambil sunat lah doa iftitah baca. Kalau tak nak baca panjang, pendek aja. Ada doa iftitah pendek, ada pendek, Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu paling pendek lah tu. Tapi kalau panjang macam biasa tak jadi masalah, orang tak terkejut sangat. Kemudian dengan tenang, laksanakan takbir 7 kali itu. Tak termasuk takbiratul ihram.
Dan di rakaat kedua bila dah Allahu Akbar bangun, 5 kali takbir itu, iaitu sesudah takbir berdiri, dipanggil takbir berdiri yang kedua tu. Kemudian takbir 5 kali. Dan supaya seseorang mengangkat kedua tangannya sampai setentang dengan kedua bidang bahunya pada tiap-tiap kali membaca takbir itu. Jangan macam malas. Ini pakai ginilah. Mesti macam ni. Dengan tenang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini dia. Ya, mesti kita faham. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Kata Nabi SAW. Riwayat dari Omar bin Shu'aib, dari bapanya, dari datuknya radhiyallahu anhu. Katanya, qala Nabiullah SAW, at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil ukhra wal qira'atu ba'dahuma kiltaihima. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapanya, dari datuknya radhiyallahu anhum ajma'in, berkata ia, sabda Nabi SAW, takbir disolatkan hari Idul Fitri. Yang ini termasuk juga hari raya Idul Adha. 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua, dan bacaan sesudah tiap-tiap keduanya. Barulah kita baca Al-Fatihah atau barulah baca surah-surah. Ini dia. Di mana dijelas kepada kita juga. Dan lebih dekat beramal dengan satu riwayat, walaupun sanadnya tak kuat, tetapi boleh kita beramal sebagaimana mengatakan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yustahabbu an yaqifa baina kulli takbiratin minaz zawaidi qadra qiraati ayah, qadra qiraati ayah, la tawilatin wala qasiratin, yuhallilullah wa yukabbiruhu wa yuhammiduhu wa huwa yaqul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, disunatkan supaya seseorang berhenti antara tiap-tiap 2 takbir, yakni diselangi dari takbir-takbir tambahan sekadar membaca yang tidak panjang dan tidak pula pendek, untuk menyucikan nama Allah serta membesarkannya serta memujinya dan mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita baca itu. Maknanya bila dah Allahu akbar takbiratul ihram, nak mula takbir tu baca doa iftitah. Lepas doa iftitah baru Allahu akbar. Mula yang pertama. Nak masuk yang kedua, selangi baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh dalam mazhab kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Rakaat kedua begitu juga. Dah berdiri, tak sebut subhanallah dulu, Allahu akbar, baru kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini dia. Dan surah yang disunatkan baca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini dia. Ini kok kemampuan. Disunatkan ini. Keempat, mendengar khutbah ketika khatib telah berkhutbah sesudah solat hari raya. Kelima, khutbah itu hendaklah 2 seperti khutbah Jumaat. Dan pada khutbah yang pertama dibaca 9 kali takbir, dan pada khutbah yang kedua 7 kali takbir. Ini dibaca oleh imam lah, khatib itu. Keenam, mandi sebelum pergi berhari raya. Kena mandi, disunat mandi. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW anna Nabi SAW kana yaghtasilu yauma Arafah wa yaumal fitra wa yauman nahr. Riwayat Ibnu Majah wal Bazzar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW mandi pada hari Arafah. Hari Arafah Nabi mandi. Pada hari raya Idul Fitri dan pada hari nahar, hari raya korban, hari raya Idul Adha, disunatkan mandi.
Ketujuh, membaca takbir bersama-sama ketika telah keluar ke tanah lapang. Maknanya lepas subuh tu dah boleh takbir berapa banyak pun. Dari ini takbir mursal maksudnya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yakhruju fil aidain ma'al Fadl ibnu Abbas wa Abdullah ibnu Abbas wa Ali wa Ja'far wal Hasan wal Husain wa Usamah ibni Zaid wa Yazid ibnu Harithah wa Aiman ibnu Ummi Aiman rafi'an sawtahu bitahlil wa takbir wa ya'khudhu tariqal jaddadin hatta ya'tiyal musalla. Rawah al-Baihaqi. Dari Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW telah keluar pada 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha, beserta Fadl yang mulia, iaitu Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Ali, Ja'far, Hasan, Husain, Usamah bin Yazid, Yazid bin Harithah, dan Aiman bin Ummi Aiman. Dengan meninggikan dengan meninggikan dan mengeraskan suara, meninggikan, mengeraskan suara, membaca tahlil dan takbir, dan diambilnya jalan jaddad. Jaddad, tukang-tukang mengambil buah korma, hingga sampai ia ke tempat solat itu. Ertinya mereka pergi ke satu laluan. Sebenarnya disunatkan balik dengan laluan yang lain. Kelapan, memakai pakaian yang bagus, yang cantik, yang cantik-cantik. Kesembilan, waktu kembali jangan melalui jalan yang sudah dilalui ketika akan pergi ke tempat solat hari raya itu. Ini berdasarkan hadis riwayat Abu Daud. Ini pandai-pandailah kita nak jalan mana. Aku mana jalan lain, jalan tu lah. Dia kata pandai-pandailah kan. Jalan ada satu lorong, ke tepi sikit ke, pergi kat rumput-rumput ke mana ke, contohlah nak ambil sunnah. An Ibni Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW akhadha yawmal Eid fi tariq thumma raja'a fi tariqin ukhra. Dari Ibnu Umar, bahawa Rasulullah SAW pernah mengambil jalan keluar untuk pergi berhari raya di suatu jalan, kemudian baginda kembali di jalan yang lain. Ke-10, membaca takbir di rumah-rumah, di jalan-jalan, di masjid-masjid, balai sebagainya, di pasar-pasar, mulai dari terbenam matahari di malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha dengan suara yang kuat. Dengan suara yang kuat. Ini malam raya tu boleh kat mana-mana. Berbeza dengan muqayyad. Untuk raya takbir muqayyad bermula 9 Zulhijjah waktu subuh tu. Maknanya setiap kali solat waktu tu kan, solat tu kita apa saja solat kita, solat yang dilakukan tu, selepas solat kita takbir muqayyad. Tetapi untuk takbir mursal ni mulanya selepas maghrib. Mulanya maghrib, maksud malam raya lah, kita panggil malam raya, 9 malam 10, malam 10 tu kita takbir kat mana-mana, banyakkan takbir, keluarga sebagainya lah. Kalau duduk dapur, mak-mak ke, pak tengah tengah lap tingkap ke, bersihkan ke sebagainya, takbir raya. Takbir ni kalau dapat terus menerus dibaca hingga telah dimulai solat jika hari raya itu hari Idul Fitri. Tetapi bila hari raya itu Idul Adha, maka takbir itu kalau dapat diteruskan hingga solat asar di hari raya Tasyrik 11, 12, 13. Ini dia. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Jabir radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW kabbara ba'da solati subuh yauma Arafah wa maddat takbir ila al-asri akhiri ayyamit tasyrik. Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW pernah membaca takbir sesudah solat subuh pada hari Arafah
dan dilanjutkan takbir itu hingga waktu asar di hari tasyrik. Ini bagi takbir dilakukan pada hari raya Idul Adha, dilakukan selama tempoh daripada hari Arafah sampai 13 hari tasyrik. Ini dia. Seterusnya makan sebelum pergi. Disunatkan makan sebelum pergi bagi hari raya Idul Fitri. Adapun hari raya Korban disunatkan makan sesudah balik daripada solat. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi. Kata Buraidah radhiyallahu anhu, katanya, kana Nabi SAW la yakhruju yaumal fitr hatta yat'am wa yauman nahr la ya'kulu hatta yarji'a fayakulu min nasyikatihi. Adalah Nabi SAW sebelum ia keluar di hari raya Idul Fitri hingga ia makan lebih dahulu daripada hari raya Nahar, hari raya Korban, tidaklah ia makan sebelum kembali dari solat, lalu dimakannya daging korbannya. Dia utamakan gitulah, daging korbannya dia rasa dari mana, balik solat terus sembelih. Tengah sembelih ada potong sikit sebahagian, suruh masak dulu, jamu orang makan. Tak apa. Sebab ahli keluarga ni, kalau kita korban sunat, boleh makan sebanyak 1/3, tapi biasanya ahli keluarga tak ambil 1/3 ni, saya faham. Ambil berapa 3-4 kilo pun dah banyak dah kan. Ini dia. Jadi dia masak sikit sebahagian untuk dijamu orang. Jadi jamu tu makan daging korban tu hukumnya sunat. Ini dia. Tapi kalau korban nazar wajib, dia tak boleh makan, ahli keluarga dia kena sedekah semua pada fakir miskin. Korban wajib ni pertama nazar, kedua dia berlakunya ta'yin. Ta'yin ni dia perangai orang, dia suka pilih lembu dia. Di kedai, pergi tempat beli lembu, tempat ternak lembu, nak beli lembu, dia tunjuk, aku nak yang ini macam ni. Jadi korban wajib. Ini kena faham ni. Kalau tak belajar kita tak tahu. Tapi kita tahu, kita beli je lah. Saya nak buat korban. Saya nak buat korban. Mana-mana boleh lah. Yang sihat, bagus, okey. Tapi kalau dia tentukan, jadi ta'yin, jadi wajib. Ini fiqah kena tahu. Ini kadang orang kita dia pilih pula. Ini dia. Ya. Tentukan ni orang yang nak korban ke, atau macam kita orang luar, kita yang cari? Orang luar cari ni lain. Ni kalau orang yang nak buat korban tu. Kita yang nak buat orang, kita yang aku nak yang macam ni. Dia tunjuk lagi. Yang macam ni. Itu jadi wajib. Untuk orang yang tolong carikan untuk kita tu, hal dia lah. Dia nak pilih mana-mana. Ni dia. Ni kita kena faham. Berkait dengan korban. Korban dari kata korba kan. Kurban. Dekat, maksud dekat dari sudut syarak. Mendekatkan diri kepada Allah dengan syariatnya, menjalankan penyembelihan binatang dengan niat yang tertentu dan dalam waktu yang tertentu pula. Ini kita faham perkara ini. Pada tiap-tiap tahun umat Islam diperintah oleh Allah melakukan korban, iaitu menghampirkan diri kepadanya dengan melakukan pemotongan binatang-binatang ternak yang paling dicintai dan disayangi. Adapun perintah suci ini ialah untuk mengikuti perbuatan baginda Nabi Ibrahim AS yang telah melakukan korban terhadap anaknya yang dicintai Nabi Ismail AS, dan dialah yang mula-mula melakukan syariat cara penyembelihan binatang-binatang itu. Surah Al-Hajj ayat 34. Wa kullu ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslamu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat kami jadikan tempat berkorban supaya ia berkorban, agar mereka mengingati nama Allah atas apa yang Dia telah merezekikan mereka daripada binatang ternakan. Maka Tuhanmu itu ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah
kepadanya kamu berserah diri, dan berilah khabar gembira wahai Muhammad orang-orang yang tunduk kepadanya. Adapun berkorban tu bukanlah ditentukan untuk sekali saja, melainkan disunatkan tiap-tiap tahun kalau ada kesanggupan untuk berkorban itu. Ini dia. Ni riwayat Abu Daud digalakkan. An Abdullah ibn Aun qala Nabi SAW, ya ayuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah. Nabi SAW mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan berkorban. Dan juga binatang korban tak boleh dicacatkan atau dirosakkan. Tak boleh cacat. Kalau cacat dia sembelih biasa je. Ini dia. Ini kita dah jelaskan dulu. Menyembelih korban sesudah selesai solat Idul Adha. Ini mesti kita faham. Kemudian mereka yang buat korban daripada tak boleh yang dikatakan mereka memotong kuku, memotong rambut. Memotong kuku, memotong rambut. Dia sunat begitulah. Kalau buat jadi ukurnya makruh. Ini dia. Pada bila daripada 1 Zulhijjah. Dari 1 Zulhijjah. Maka jadi makruh. Maka sunat tak potong masuk 1 Zulhijjah hingga selesai melakukan ibadah korban. Bila dah lakukan korban, nak potong-potong lah. Dari 1 Zulhijjah sampai kan rambut naik panjang semua, nak buat macam mana itu. Sunat begitu. Ni termasuk berkorban juga. Ini dia. Kurang-kurang berkorban seekor kambing. Kurang. Tapi sekarang ni kalau 7 bahagian lembu, seorang baju sikit aja lah. Kalau seekor kambing sekarang ni harga dah mahal ikut nilai masing-masing dah. Keutamaan berkorban. Darahnya yang telah menitis jatuh ke bumi itu menjadi keampunan bagi dosa kita yang lalu. Darah itu memberatkan timbangan kebajikan di hari kiamat setelah amal perbuatan dihisap di muka Tuhan, di depan di depan Tuhan. Darahnya jadi timbangan kebajikan besok. Dan saya tak sempat untuk syarah dari sudut hadis-hadisnya, saya beritahu secara maklum begitu. Dan juga tukang sembelih tak boleh menerima upah dari binatang korban tu. Bukan sekadar tukang sembelih, tukang lapah, tukang apa, tak boleh. Tak boleh. Dia kena terima macam apa yang tuan rumah nak bagi. Dia tak boleh, aku sembelih ni kaki aku punya, kepala aku punya, ni aku punya, tak boleh. Tukang lapar pun bukan main, tak boleh. Dia buat tu ibadat, dia beramal ibadat. Dia dapat, dia terima je lah apa yang dia dapat. Tetapi kalau dia menerima upah daripada lain itu tak apa. Macam dah sembelih ni upahnya 300, tak apa. Contoh ni kita faham. Kita berjasa terhadap, bukan sembelih ni bukan semua orang boleh sembelih. Sebagai kita menghormati, kita mengagungkan mereka yang ada kelebihan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba wal fahsya ma la yakshifu ahadun ghayruk. Ta'assanna bi'izzati wal jabarut واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا اللهم حوالينا ولا علينا
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.